Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala khairi khalqillahi ajma'in, Muhammad ibn Abdullah, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, marilah kita sama-sama tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sanggup korbankan masa kita, kita sanggup korbankan tenaga kita, kita sanggup korbankan harta kita, secara tak langsung itu adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun alangkah baiknya kalau kita sertai dengan benda yang zahir bahawa ia adalah satu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan kita mengucapkan alhamdulillah, ataupun mana-mana ucapan yang melambangkan bahawa kita bersyukur dengan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, insya-Allah menyambung apa yang kita telah mulakan pada sesi semalam, di mana kita dah mulakan dengan surah Al-Bayyinah, surah yang bercerita tentang bukti-bukti, yang bercerita tentang benda-benda yang jelas. Sebab akal manusia ni, Allah Subhanahu wa taala cipta manusia, dan segala apa yang ada pada manusia ni dia ada fungsi-fungsinya. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Allah Subhanahu wa taala cipta manusia keseluruhannya bukan kerana sia-sia, dan setiap part, setiap bahagian yang ada pada badan manusia semua ada fungsinya masing-masing. Lalu kita kena gunakan fungsi benda yang Allah Subhanahu wa taala bagi ni, kita kena gunakan sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, dia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dulu yang pertama, dan yang kedua sesuai dengan fungsinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bila beri kita akal, maka Allah Subhanahu wa taala mahukan kita untuk berfikir. Untuk kita berfikir, Allah Ta'ala bagi kita lidah, maka kita gunakan lidah kita dengan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Al-Bayyinah, bukti-bukti. Allah Subhanahu wa taala berikan kita akal agar kita berfikir. Agar kita berfikir, bila mana Allah Subhanahu wa taala kata aku Tuhan yang satu, ataupun Allah Ta'ala kata aku adalah Tuhan, maka Allah Ta'ala bagi barahin, Allah Ta'ala bagi bukti-bukti yang mana membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu Nabi adalah Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu innama ana abdullahi wa rasuluh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, dan ada bukti-bukti yang membuktikan bahawa para nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para nabi lainnya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dah sebut tentang Al-Bayyinah semalam, di mana Al-Bayyinah ini adalah proses Allah Subhanahu wa taala sendiri iqamatul hujjah, memberi bayyinah kepada kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau katalah kita ni manusia, Allah Taala cipta, dan kemudian Allah Taala biarkan dia sampai ke hari akhirat, Allah Taala nak hisap kita. Lalu Allah Ta'ala nak tanya, kenapa kamu tak buat ni, kenapa kamu tak buat tu? Lalu kita tanya, daripada mana kita nak tahu kita nak buat tu, kita nak buat ni? Lalu Allah Ta'ala kena iqamatul hujjah. Lalu iqamatul hujjah Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama dengan mendatangkan Al-Quran Karim, dan yang kedua Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang kedua daripada surah Al-Bayyinah, iaitu rasulun minallah. Allah Subhanahu wa taala hantar nabi dan rasul, di mana nabi kita, rasul kita pada umat akhir zaman ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu semalam kita ada sebut tentang orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada dua jenis. Satu yang jenis kufur kerana hasad,
kerana dengki. Tak boleh tengok Islam ni, orang masuk dalam Islam, tak boleh tengok orang terima Islam, tak boleh tengok orang berpegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, ada kedengkian pada dia. Dan ada orang yang kedua, orang yang dipenuhi dengan syubhat-syubhat. Dan orang yang ada syubhat ni, dia bukan hanya orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, bahkan ada di kalangan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala pun kadang-kadang datang syubhat pada mereka. Lalu semua orang perlukan kepada al-bayyinah. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran, Kul hatu burhanakum, wahai Muhammad, katakanlah, hatu burhanakum in kuntum sadiqin, bawakanlah bukti-bukti, bawakanlah tanda-tanda yang jelas dan nyata atas dakwaan kamu. Kalau kamu engkar pada Allah Ta'ala, kalau kamu kata patung-patung ini Tuhan kamu, kalau kamu engkar kepada Nabi SAW, bawa datang bukti-bukti yang menyokong dakwaan kamu. Al-bayyinah. Lalu macam mana kita nak tahu? Semalam kita lontarkan satu soalan, di mana kita tanya macam mana kita nak tahu seseorang tu dia dia ni orang yang hasad ke, ataupun dia orang yang syubhah, yang ada syubhah pada dia. Sebab ada jenis dua manusia ni. Lalu kita boleh tahu daripada bayyinah yang dia nak, daripada bukti yang dia nak. Apabila contohnya dia kata, apa bukti Islam ni agama yang benar? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan bukti dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan bukti melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Walau bagaimanapun manusia ni dia ada dua jenis juga. Dalam nak mendepani, nak menerima bukti ni, dia ada dua jenis. Manusia yang pertama adalah manusia yang bila dia nak bukti, dia nak bukti yang dia nak. Bukti yang dia sendiri nak. Bila dia kata, ya Allah, aku nak bukti bahawa engkau adalah Tuhan. Contoh Bani Israel. Bani Israel kan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta daripada Nabi Musa, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala itu benar, Nabi Musa ini adalah seorang nabi, maka arinallaha jahrah, tunjukkan kami Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas dan nyata. Mereka minta bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu benar, bahawa Nabi Musa bawa ajaran yang benar. Lalu bukti adalah bukti yang mereka sendiri tetapkan. Hatta zaman Nabi SAW pun, waqalu, dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu Wa Taala cerita, waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Banyak aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fis sama' walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Tengok berapa banyak benda yang orang kafir minta daripada Nabi SAW. Dan mereka bila minta bukti ni, mereka minta bukti yang mereka nak. Tengok mereka tuntut apa? Wahai Muhammad, kalaulah kamu benar, maka tafjura lana minal ardi yanbu'a, keluarkan mata air daripada perut bumi ni. Kerana apa mereka minta keluar mata air? Jangan pelik pula tiba-tiba minta dalam banyak benda, tak minta makanan, tak minta ni, minta air pula. Kerana orang-orang ni adalah orang yang hidup dekat padang pasir. Makkah Al-Mukarramah adalah kawasan kalau tengok buku Arab yang buku lama yang menceritakan tentang sejarah Mekah, maka kita dapati bahawa baina jibalin jarda laisa fihi zar'un wala ta'am. Dekat Mekah ni dia tak ada tanaman, tak ada tumbuhan yang boleh hidup, dan dia dekat tanah yang kering kontang, padang pasir. Lalu bila dekat padang pasir ni, maka tak ada sumber air. Yang ada pun sumber air dekat Mekah sekarang ni mungkinlah tarik daripada yang daripada Jeddah ke. Tapi zaman dulu tak ada sumber air, melainkan setelah datang Nabi Allah Ismail, maka sebelum Nabi Ismail tak ada orang duduk dekat situ. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Allah Ismail, Allah keluarkan mata air Zamzam. Lalu orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, mereka bila datang jumpa Nabi dan tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku bahawa Nabi adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka cerita, ada satu cerita yang dibawa oleh Ibn Jarir Al-Tabari. Cuma masalah dekat riwayat cerita ni,
Cerita ni riwayatnya, dalam riwayat dia dah diriwayatkan oleh Muhammad Ibn Ishaq. Ibn Ishaq ni dia famous, dia ada kitab Al-Maghazi. Tapi dalam cerita sirah dia, cerita tarikhnya, ada benda-benda yang kita boleh persoalkan. Walau bagaimanapun, cerita sejarah ada benda yang tak ada kaitan dengan syariat dan kita boleh dengar. Lalu Ibn Ishaq dia bawa cerita. Masalah dia ambil cerita ni, kenapa riwayat dia masalah? Kerana dia ambil cerita ni daripada syaikhun min ahli Misr. Syaikh daripada haddathani, kata dia, haddathani syaikhun min ahli. Walaupun dia dengar, kerana dia sarahah bisima'ah, sebab dia haddathani, telah berkata kepada aku. Tetapi yang berkata pada dia adalah syaikhun min ahli Misr. Siapa dia syekh ni kita tak tahu. Lalu bila ada perawi yang antara dalam rangkaian sanad tu ada orang yang majhul, yang tak tahu siapa, maka hadis ini adalah, riwayat ni adalah antara riwayat yang lemah, gitu ya. Lalu Ibn Ishaq bawa satu cerita yang dinukilkan oleh Ibn Jarir At-Tabari. Maka kata Ibn Jarir At-Tabari, satu ketika bila Nabi SAW, dakwah Nabi SAW mula diterima oleh masyarakat di Makkah Al-Mukarramah, maka pembesar-pembesar Quraisy pun datang kepada Nabi SAW. Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb, Al-As bin Wa'il, Al-Walid bin Mughirah, berapa ramai orang, adik-beradik Syaibah, adik-beradik Rabi'ah, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. So orang besar Mekah datang jumpa Nabi SAW. Lalu mereka offer pada Nabi SAW, tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, kamu bawa ajaran baru ni, kenapa? Dia sebutlah macam-macam. Syatam tal aba, kamu telah ibtal aba wa syatam tal alihah, kamu telah memalukan atuk nenek moyang kamu telah mencaci maki Tuhan, dan banyak apa yang mereka sebutkan, wa farraqtal jamaah, dan kamu telah memecah belahkan masyarakat. Lalu apa sebenarnya yang kamu nak ni, wahai Muhammad? Tiba-tiba je kamu datang, 40 tahun hidup bersama dengan kami, tak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba kamu datang pada satu ketika bawa satu benda yang baru. Yang benda ni bukan sahaja bukan untuk diri kamu je, tapi menyebabkan masyarakat berpecah, menyebabkan Tuhan dicaci, menyebabkan atuk nenek moyang orang mula persoalkan mereka punya pendirian, mereka punya i'tiqad mereka. Lalu apa yang kamu nak? Lalu kata mereka, kalau kamu nak jadi sayyid, sawadnaka, kami akan lantik kamu jadi sayyid. Kalau kamu nak jadi malik, Arab yang tak ada raja, malaknaka, kami akan lantik kamu jadi raja. So apa yang kamu nak sebenarnya? Lalu Nabi SAW tolak semua yang mereka nak bagi offer pada Nabi SAW, semua Nabi tolak. Kalau nak mal, kata mereka, tak ada orang lah yang ni orang, maksudnya orang yang datang jumpa Nabi SAW pada waktu tu, maka tak ada orang lah yang lagi kaya daripada mereka ni. Tak ada orang yang lebih berharta, yang lagi banyak aset daripada mereka ni. Lalu bila mereka offer pada Nabi SAW, maka macam bilioner Malaysia datang pada kita, offer pada kita. So kita nak kata mustahil pun, mereka ni ada kemampuan. Tapi Nabi SAW tahu bahawa mereka ni, tujuan mereka adalah untuk halang Nabi SAW daripada terus berdakwah. Lalu Nabi tolak. Bila Nabi SAW tolak, maka mereka masuk daripada jalan yang lain. Lalu mereka kata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kalaulah sekiranya ajaran kamu ni benar, agama yang kamu bawa ni benar, dan Tuhan kamu benar, maka tafjura lana minal ardi yanbu'a, kami tengok dekat Syam, tempat nabi-nabi terdahulu keluar, ada sungai-sungai. Dekat Iraq ada sungai-sungai. Lalu kamu kalau mengaku jadi nabi, maka keluarkanlah sungai dekat sini. Buktikan bahawa kamu nabi dengan keluarkan sungai. Nampak? Mereka nak cari bukti kenabian, tapi bukti yang mereka nak, bukti yang mereka sendiri nak. Nak keluarkan sungai. Au yakuna laka jannatun min nakhilin wa inab, dan kalaulah kamu betul-betul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, utusan Tuhan, maka kamu tak akan jadi miskin. Kamu akan ada jannatun min nakhil wa inab, kamu akan ada kebun daripada nakhil, daripada pokok kurma, dan wa inab, dan daripada anggur. So
Nabi bagi mereka, sebab setiap orang dia akan bercakap berdasarkan apa yang dia lihat tu, sebab persekitaran seseorang tu penting. Persekitaran seseorang tu penting dalam membina diri dia, membina syakhsiah dia, membina pemikiran dia. Lalu pemikiran mereka, kalau orang ni seorang yang hebat, maka dia mesti ada harta kekayaan. Tapi Nabi SAW tak ada harta kekayaan. Ada duit, ada harta, tapi tak ada kekayaan, tak ada kebun atas nama Nabi SAW, tak ada pokok kurma atas nama Nabi SAW. Lalu mereka kata, kalau benar kamu Nabi, maka patutnya kamu ada harta. Ataupun autusqitas samaa kama za'amta alaina kisafa, ataupun kamu tengok langit, turunkan langit kepada kami. Tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafa, bagi langit tu turun berderai. Kisafa maksud ada qita'ah, bagi pecah, turun kepada kami. So, dan banyak lagi permohonan mereka yang seolah-olah mereka meminta al-bayyinah, mereka minta bukti, tapi masalah dia adalah bukti yang mereka minta adalah bukti yang mereka nak. Maksudnya, kalau Allah Ta'ala bawa datang bukti, contoh Allah Ta'ala dah bawa datang bukti bahawa Nabi SAW itu Nabi, apa dia? Al-Quran. Al-Quran ni bukan Al-Quran yang buku, kan kata letak bawah pula. So Al-Quran adalah bukti kenabian Nabi SAW. Sebab dalam Al-Quran, satu, bahasa Al-Quran tu bahasa yang mustahil dibawa oleh manusia. Orang Arab yang paling hebat bahasa Arab dia, sehebat mana pun Arab pada zaman ni, penguasaan Arab seorang dia tak sama macam penguasaan Arab pada zaman Nabi SAW. Bahkan mu'allaqat as-sab'ah jadi rujukan antara syair-syair yang digantung dekat Mekah kan, al-mu'allaqat as-sab'ah, tetap menjadi rujukan sampai hari ini. Nak kata hebatnya Arab ni dalam penguasaan bahasa Arab dia. Okey, tapi mereka tahu bahawa Al-Quran itu, bila dengar bacaan Al-Quran, kata ini bukan kalam manusia. Mustahil manusia boleh bawa kalam yang sehebat ini. Itu penyaksian daripada orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala ada teguran-teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalaulah Al-Quran ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, buat apa Nabi nak bawa datang teguran-teguran kepada Nabi? Ada teguran-teguran yang abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ada teguran-teguran yang bersifat tak ada uslub yang tegas dekat situ. Walaupun ini teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada teguran yang atakhshan nas wallahu ahqqu an takhshah. Wahai Muhammad, adakah kamu takut pada manusia? So ini teguran yang tegas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Al-Quran ini datang bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi buat sendiri, Nabi tak bawa datang benda-benda seperti ini. Sebab dia boleh kalau kita kata boleh menjatuhkan kredibiliti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi nak buktikan, Allah Subhanahu Wa Taala nak buktikan bahawa Al-Quran ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Al-Quran kekal seperti mana ada, dan ia menjadi bukti kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walau bagaimanapun mereka tak nak minta, mereka tak nak tengok pun pada benda tu. Sebaliknya mereka pergi pada Nabi minta nak keluarkan sungai, minta nak jatuhkan langit kisafa, au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, ataupun mereka minta seperti mana Bani Israel, tapi up sikit daripada Bani Israel. Bani Israel minta arinallah jahrah, depan mata, tunjukkan Tuhan muncul depan mata kami. Tapi orang kafir ni au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, kami nak tengok Tuhan dan para malaikat dia datang qabila. Qabila muqabalah, depan. Dalam qabila ni juga adalah maksudnya kabilah ni maksudnya ramai, datang berdepan sekali ramai dengan kami. So permohonan mereka lagi dahsyat. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dah datangkan bayinah yang jelas dan nyata bahawa Allah itu Tuhan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dekat sini baru kita nampak orang-orang yang hasad. Orang-orang yang hasad bila mereka minta bayinah, kerana semua orang akan minta bayinah. Orang-orang yang hasad bila minta bayinah, mereka akan minta bayinah yang mereka sendiri tetapkan.
Mereka sendiri tetapkan dan datanglah bayinah tu. Lalu mengharapkan bayinah tu datang. Tapi orang-orang yang ada syubhat, orang-orang yang ada syubhat ni adalah majoritinya adalah orang-orang yang nak cari kebenaran. Mana yang benar sebenarnya? Mereka bila ada syubhat, maksudnya ada keraguan, mereka sentiasa ada 50-50. Betul tak Islam ni macam ni, betul tak ni macam ni. Lalu kadang-kadang mereka juga minta bukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim kan, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim minta bayinah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan yang mati. Bukan ada keraguan iman, tapi untuk tambah iman, keyakinan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Begitu juga pengikut-pengikut Nabi Isa, idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ay yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Pengikut-pengikut Nabi Isa, al-hawariyun, minta daripada Nabi Isa alaihi salam untuk supaya Allah Subhanahu Wa Taala nak buktikan bahawa ajaran mereka ni berada dalam ajaran yang benar, maka turunkanlah hidangan daripada langit. Sedangkan mereka ni dah beriman kepada Allah Taala, dah beriman kepada Nabi Isa, dan Allah Taala namakan mereka al-hawariyun. Lalu Nabi Isa pun terkejut dengan permohonan mereka. Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Lalu mereka bagi tahu bahawa mereka bukan ragu-ragu. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Nak tambah keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang-orang yang benar-benar mencari kebenaran, maka al-bayyinah yang mereka minta, walaupun mereka minta tapi mereka tak kisah Allah Taala bawa datang apa jenis bayyinah pun, mereka akan terima bayyinah Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan orang-orang yang dalam hati dia ada hasad, maka mereka minta bayyinah yang mereka sendiri tetapkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan bayyinah yang Allah Subhanahu Wa Taala bawa datang kepada manusia, dia ada dua keadaan. Satu keadaan dia adalah keadaan barahin naqliyah, benda-benda yang naqal daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So itu satu bentuk bayyinah. Dan bentuk lain bagi bayyinah adalah barahin aqliyah. Orang nak tengok kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, nak tahu tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tengok pada alam. Nak tengok kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tengok pada penciptaan alam, penciptaan manusia, peraturan macam mana matahari, bulan, hujan turun. Semua benda ni adalah barahin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kesimpulannya adalah al-bayyinah ni sentiasa ada. Sentiasa ada. Tetapi orang tu sendiri, kalaulah dalam hati dia memang ada hasad dan inat, tak boleh nak terima Islam, maka bawalah bayyinah macam mana sekalipun mereka tak akan terima. Kalau katalah apa tadi kita kata hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun bawa sungai ni, maka mereka takkan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berbeza dengan orang yang mencari kebenaran, maka dia akan gunakan setiap benda yang ada untuk jadikan benda itu sebagai al-bayyinah kepada dia, sebagai satu bukti yang jelas dan nyata kepadanya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut antara al-bayyinah iqamatul hujjah, penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia adalah dengan menghantar rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala hantar nabi sebagai iqamatul hujjah, bukti menjelaskan kepada manusia apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada manusia. Kita dah cerita Allah Subhanahu Wa Taala dah turunkan Al-Quran kepada manusia. Walau bagaimanapun kita juga sebut benda yang sama. Al-Quran biqamatul hujjah, dia bukan hanya bagi je, tapi kena faham. Kita kena bagi faham kepada manusia. Sebab tu Allah Taala, walaupun Allah Taala dah turunkan Al-Quran, tetapi pada masa yang sama Allah Taala hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusia juga, agar manusia boleh faham isi kandungan Al-Quran. Kerana Nabi bertutur dengan pertuturan manusia, Nabi melakukan perbuatan yang boleh dilakukan oleh semua manusia, lalu Nabi memahamkan manusia isi kandungan Al-Quran.
Sebab tu ada para sahabat yang tak faham tentang makna Al-Quran, mereka akan datang jumpa Nabi SAW. Walaupun Al-Quran ni turun dalam bahasa Arab, tapi ada tempat-tempat yang mereka tak faham. Contoh macam mereka kata ayyuna la yazlim nafsahu, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun, apa ayat dia, alladhina amanu wa lam yalbasu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladhina amanu wa lam yalbasu imanahum bidhulm, orang-orang yang beriman kemudian dia tak campurkan dalam iman itu kezaliman. Lalu sahabat-sahabat bila dengar ayat ni, lalu mereka bertanya, ayyuna la yazlim nafsah, siapa dia manusia yang tak zalim diri dia? Siapa dia manusia yang tak buat salah? Siapa dia manusia yang perfect je, tak ada kekurangan pada diri dia? Lalu Nabi SAW terangkan, zulm dekat sini maksudnya inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah zalim yang nyata. Maksudnya siapa yang beriman dan tak mencampurkan keimanannya dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Nabi SAW terangkan, memberi kefahaman kepada sahabat. Ada juga sahabat-sahabat yang contohnya macam cerita sahabat yang bila turun ayat puasa, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, makan dan minumlah kamu sehinggalah kamu yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Bila masa kita mula berpuasa, kita mula menahan diri kita daripada makan dan minum adalah apabila, kalau ikut zahir makna terjemahan, makna perkataan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, apabila kamu minal fajr, maksudnya apabila waktu pagi kamu bangun tu, kamu dah boleh bezakan antara benang yang berwarna putih dengan benang yang berwarna hitam. Lalu ada sahabat Nabi ni, dia letak iqal. Iqal ni benda yang orang Arab sekarang letak atas kepala tu lah, yang hitam atas kepala tu, letak atas kepala. So iqal ni asalnya guna untuk letak dekat lutut unta, supaya unta ni dia tak lari. Nabi SAW kata, ta'ahadul Quran fa walladhi nafsi biyadihi lahu wa ashaddu tafallutan minal ibili fi iqaliha. Unta ni kalau letak iqal pun dia nak lari, kalau tak letak iqal lagilah dia lari. So Nabi SAW bagi perumpamaan dekat situ. Nabi kata ta'ahadul Quran, sentiasa jaga Quran. Dah hafal, jaga. Dah ada kebolehan baca Al-Quran, jaga. Sebab apa? Sebab Al-Quran lagi senang nak lari daripada kita berbanding dengan unta yang fi iqaliha. Lalu sahabat Nabi ni dia ambil iqal, satu iqal warna putih, satu iqal warna hitam. Lalu apa dia buat? Dia letak bawah bantal dia. Lalu bila bangun pagi, dia pun tengok dia tengok-tengok, dia tak boleh nak bezakan mana satu hitam, mana satu putih. Tapi Allah Ta'ala kata, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Kalau kamu dah dapat beza hitam dan putih, baru start kamu berpuasa. Lalu peninglah dia, bila nak start puasa ni tak jelas-jelas lagi, takkan nak tunggu matahari naik baru start berpuasa. So datang jumpa Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata, bukan dekat sini tapi dekat langit. Bila mana langit tu adalah waktu malam tu gelap, macam bagaikan benang yang berwarna hitam. Dan ketika mana hampir masuknya waktu subuh, iaitu waktu mula kita berpuasa, maka akan ada fajar sadiq, fajar yang berwarna putih. Fajar yang berwarna putih. Lalu fajar yang berwarna putih ni bila dia keluar dan kita nampak depan mata kita ada fajar yang berwarna putih, maka pada waktu itulah kita mula berpuasa. Masa itulah khaytul abyad, itulah yang dimaksudkan dengan khaytul abyad. Maka Nabi SAW Allah datangkan untuk bagi kefahaman pada kita. Bila Allah Ta'ala kata wa aqimus salah, dirikanlah salat, maka kita pun tertanya-tanya macam mana nak salat. Walaupun dalam Al-Quran Allah Ta'ala dah sebut, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ada rukuk dan sujud, tapi macam mana bentuk rukuk, macam mana bentuk sujud, macam mana bentuk rukuk dan macam mana bentuk sujud. Siapa nak tanya soalan boleh tanya, type dulu. Kalau soalan yang anda boleh jawab, anda jawab insya-Allah. Okey.
apa Allah Taala kata irka'u wasjudu. Allah Taala kata rukuk dan sujud. So walaupun kita ada solat dan kemudian kita ada rukuk, kita ada sujud, tapi macam mana bentuk dia yang sebenar? So datang Nabi SAW, lalu Nabi sebut, Nabi tunjukkan pada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nampak? Allah Ta'ala kata wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Ta'ala fardukan kepada kita haji, perintahkan kepada kita untuk buat umrah. Macam mana cara dia? Nabi SAW datang, Nabi bagi tahu, litakhudhu anni manasikakum, ambil ibadah kamu daripada aku. Sebab itu tujuan Allah Ta'ala hantar Nabi dan Rasul. Sebab tu kita, antara benda yang kita marah juga ialah apabila orang bawa kefahaman sendiri. Bila nak melakukan ibadah, maka mereka melihat pada boleh, asal baik je jalan lah. Lalu kita kata kalau asal baik je jalan lah, maka Allah Ta'ala tak perlu hantar Nabi dan Rasul. Sebab apa Allah Ta'ala hantar Nabi dan Rasul? Sebab akal kita dah boleh beza baik dan buruk. Mana kalau kita kata asal baik je jalan, maka tidak ada keperluan Allah hantar Nabi dan Rasul. Tapi Allah Ta'ala hantar Rasul sebagai bayinah, sebagai memberi penjelasan kepada manusia. Bahkan Allah Ta'ala sebut, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami takkan mengazab manusia, walaupun ada Al-Quran, tapi kami takkan mengazab manusia hatta nab'atha rasulah, sampailah kami mengutuskan seorang rasul yang boleh memberi penerangan kepada mereka dengan bahasa yang mereka faham, dengan pergerakan anggota yang mereka boleh nampak dan mereka boleh buat. Lepas kalau dah datang Nabi tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Allah Ta'ala kata dengan soal istingkari, dengan soal dengan ta'ajub, bagaimana boleh kamu kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan kamu baca Al-Quran? Mungkin baca Al-Quran ada sebahagian orang faham, sebahagian orang tak faham. Kan macam kita dekat Malaysia ni kan, kita bercakap bahasa Malaysia, tak ramai yang bercakap bahasa Arab, lalu susah untuk faham Al-Quran. Tapi kita bawa hadis Nabi SAW untuk menerangkan. Hatta yang faham bahasa Arab pun susah juga untuk kita tahu benda-benda ni kalau tak ada panduan daripada Nabi SAW. Lalu datang panduan daripada Nabi SAW menghilangkan segala kekusutan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada benda yang merusingkan kamu, yang menyebabkan kamu berbalah dengan orang nak tahu mana betul mana salah, maka farudduhu ila Allah war rasul, balikkan semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada melalui Al-Quran ataupun doa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala bukakan kepada kita jalan. Dan farudduhu ila Allah war rasul, balikkan semula kepada Nabi. Sebab tak ada orang yang lebih faham perintah Allah Subhanahu Wa Taala melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang lebih mengetahui tentang hakikat sebenar tuntutan Allah Taala, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi adalah panduan kita dalam semua perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala kata rasulun minallah. Allah Subhanahu Wa Taala yang lantik Nabi ni. Rasulun minallah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Taala sendiri pilih Nabi dan Rasul ni. Bukan kita boleh tengok je orang ni baik daripada kecil, akhlak dia baik, perangai dia baik, penampilan dia baik, muka handsome apa semua, bila dah besar kita pun kata oh bolehlah naik jadi Rasul. Tak boleh. Semua Rasulun minallah. Dan Rasul-Rasul ini yatlu suhufan mutahharah, yatlu suhufan mutahharah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala kata Rasul ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yatlu suhufan mutahharah, Nabi baca helaian-helaian suhufan mutahharah yang telah disucikan. Maksudnya la yamassuhu illa al-mutahharun, maksudnya tak ada yang boleh menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Okey, masalah dia, okey, persoalan dekat sini, Al-Quran turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah dalam bentuk suhuf?
helaian-helaian. Pernah tak kita tengok dalam sejarah orang bercerita bahawa Al-Quran turun pada Nabi SAW dalam daffatain, keluar dah siap buku lah. Helaian-helaian orang print out, Nabi dapat print out, benda yang dah hard copy datang pada Nabi SAW. So tak ada. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu suhufan mutahharah. Satu gambaran suhufan mutahharah, Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Allah Taala bagi kepada Nabi Musa, seperti mana Allah Taala bagi kepada Nabi Ibrahim, seperti mana Allah Taala bagi kepada Nabi Isa. Kitab-kitab tu dalam bentuk suhuf. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu juga bahawa Allah Taala beri benda yang sama pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cumanya ia bukan dalam bentuk suhuf yang helaian-helaian yang difahami oleh manusia. Suhufan mutahharah, suhufan mutahharah yang telah disucikan. Okey, dekat sini pun ada perbincangan. Di mana apa perbincangan dia? Suhufan mutahharah, kenapa dinamakan suhufan mutahharah? Kerana ia disucikan, di mana orang-orang yang tak suci tak boleh pegang dia. Yang tak suci ni maksud dia siapa? Yang tak suci ni, adakah orang yang tak ada wuduk? Adakah orang-orang yang berhadas besar? Adakah orang-orang yang najasatul i'tiqad? Maka kita dapati bahawa yang dimaksudkan dekat sini adalah orang-orang yang ada najasatul i'tiqad. Orang-orang yang ada najasah, tapi najasah ni adalah najasah i'tiqad, kepercayaan dia. Dia tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak boleh sentuh Al-Quran. Tak boleh sentuh Al-Quran. Okey, so suhufan mutahharah. Sebab apa kita kata macam tu? Kenapa kita tak boleh nak kata bahawa yang dimaksudkan adalah kena ada wuduk? Sebab macam kita sebut tadi bahawa zaman Nabi SAW tidak ada mushaf. Al-Quran tak turun dalam bentuk mushaf. Lalu mana-mana hukum yang berkaitan dengan mushaf, mana-mana hukum yang berkaitan dengan mushaf, sama ada nak pegang mushaf tu ada wuduk ke tak ada wuduk ke, maka pada zaman Nabi SAW tak ada perbincangan tentang benda tu. Lalu apa yang menjadi sandaran kita bila kita nak bagi hukum tentang mushaf? Mushaf ni boleh letak kat bawah ke, nak letak atas lantai ke? Mushaf ni nak kena pegang dengan wuduk ke? Mushaf ni nak buat macam buku, boleh buat wisadah ke, boleh buat jadi bantal ke? So kita punya base kita punya asas kita adalah ia adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu walaupun tak ada perbincangan, tak ada zaman Nabi SAW, dia takkan ada hukum bahawa kena pegang Quran dengan ada wuduk. Sebab zaman Nabi memang tak ada Al-Quran tu tak ada dalam bentuk mushaf macam hari ni. Tapi walau bagaimanapun kita tahu mushaf ni mengandungi kalam Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalau kamu nak duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka benda-benda yang berkaitan dengan Allah Taala bagilah satu waqar, satu kemuliaan, satu keagungan pada benda-benda berkaitan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sebaik-baiknya kita nak pegang mushaf ni, maka dalam keadaan kita bersuci, dalam keadaan kita suci, tentunya suci daripada hadas besar, dan yang paling baik adalah suci daripada hadas kecil. Kerana kita diwajibkan wuduk hanya untuk satu keadaannya, iaitu untuk solat. Okey. So suhufan mutahharah. Lalu dinamakan suhufan mutahharah kerana ia adalah disucikan daripada orang-orang yang najasatul i'tiqad. Orang najasatul i'tiqad tak boleh menyentuh Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala kata kemudiannya, fiha kutubun qayyimah. Dalam ini ada kitab-kitab, kutubun qayyimah. Kutubun qayyimah, kataba maksudnya tulis, kutub benda yang telah ditulis. Kutub buku-buku tu maksudnya benda yang dah ditulis, sebab tu nama dia buku. Dalam dia kan ada penulisan-penulisan. Qayyimah, yang sangat qayyim. Qayyim ni dia ada dua makna. Dia ada dua makna, sama ada daripada qamah. Qamah ni maksud dia kukuh, tegak, ataupun daripada qayyim, maksud dia berharga, bernilai. So satu makna qamah maksudnya istiqamah, benda yang lurus, dan satu lagi benda yang sangat berharga. Fiha kutubun qayyimah. Dalam Al-Quran ni ada penulisan-penulisan yang qayyimah, yang ditulis dekat mana? Yang tersimpan dan ditulis oleh
tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Dalam Al-Quran ada benda-benda yang ditulis. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bawa dengan kutubun qayyimah, benda yang ditulis? Kerana dalam dia ada sejarah-sejarah yang kaum-kaum terdahulu. Dalamnya ditulis hukum-hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan kepada manusia. Dan semua benda ni adalah, yang pertamanya, istiqamah. Bila Allah Ta'ala bawa datang tentang cerita, maksudnya ia cerita yang nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq. Allah Ta'ala cerita dengan cerita yang benar, tak ada tambahan-tambahan, tak ada cerita-cerita penglipu lara ke, cerita-cerita rekaan ke, tak ada. Semua tetap. Dan dalam cerita itu sendiri ada qayyimah, ada nilai dia. Bukan saja-saja Allah Ta'ala bawa datang cerita untuk jadi bedtime stories ke, tak ada. Allah Ta'ala bawa benda yang ada qayyim, ada nilai dia. Begitu juga dalam hukum-hukum. Hukum-hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi adalah untuk supaya manusia jadi istiqamah, menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan perhambaan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sebalik benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan itu, yang Allah Taala tuntut kita buat, ada qayyim, ada nilai daripada diri kita, ada nilai daripada hati kita, ada nilai daripada peribadi kita. Fiha kutubun qayyimah. Okey. Lalu tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tafarraqa maksud dia jadi firaq. Fariqun kumpulan. Firaq kumpulan-kumpulan. Tafarraq satu manusia, kumpulan manusia yang besar. Tafarraq berpecah jadi firaq-firaq. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Lalu Allah Taala bagi tahu bahawa ahli kitab, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Lalu kita bagi tahu tadi, orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada orang yang disebabkan oleh hasad, ada yang disebabkan oleh syubhat. Lalu bila datang al-bayyinah, datang Al-Quran, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan Al-Quran, dan pada waktu itulah mereka berpecah. Maksudnya orang yang mencari kebenaran, dia akan ikut pada kebenaran. Tapi orang yang kekal dengan hasad dan inat, dia akan terus berada dalam kekufuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itulah, apabila setelah kita iqamatul hujjah, barulah kita boleh menilai manusia-manusia, kita boleh tasnifkan manusia. Kan sekarang ni kan orang suka dengan jenama-jenama kan. Ada jenama dalam di kalangan orang Islam sendiri pun ada jenama Asy'ariyah, Khawarij, Salafiyah, ada Wahabiyah, ada apa lagi nama jenama-jenama yang ada, yang kita duk manusia bila kita masuk dalam perbincangan ilmu ataupun kita dengar ustaz-ustaz bercakap, maka dia ada tasnif. Dan tasnif ni bukan suka-suka kita ambil, kita lontar tak. Tapi tasnif ni setelah para ulama semua pergi iqamatul hujjah. Mereka pergi terang-terang dan terang, ini akidah yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi kemudiannya orang yang tahu kebenaran tak nak terima, lalu kita tasnifkan dia. Kita keluarkan nama untuk dia. Orang ni tak ikut kebenaran. Dia tak ikut kebenaran dari segi sekian. Di mana dia tak percaya bahawa semua perbuatan adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akidah dia adalah Jabariyah, ataupun akidah dia Qadariyah, yang Qadariyah, yang Jabariyah manusia tak ada pilihan, semua benda Allah Taala buat. Setiap tasnif ni, maka kita bagi tahu adalah hasil daripada iqamatul hujjah. Lepas iqamatul hujjah, barulah kita firak-firakkan manusia itu sendiri. Ahli kitab, orang yang tak beriman pada Allah Taala, mereka akan berpecah sendiri kepada kumpulan-kumpulan dia. Dan bila kita tengok, maka kita dapat, dan kita guna tasnif ni bukan untuk kita campak pada orang, tapi untuk kita warning orang-orang yang beriman pada Allah Ta'ala, yang nak mencari kebenaran, jangan ikut jalan orang ni. Sebab apa? Sebab dia akan bawa kamu lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu bahawa apa isi kandungan yang dibawa oleh para nabi dan rasul ini
Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, wama umiru, manusia ini tidaklah diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala cerita, walaupun ayat ni balik wama umiru, balik kepada utul kitab. Antara orang yang dapat kitab adalah kita, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat Al-Quran Karim. Maka Allah Taala kata, siapa-siapa yang Allah Taala bagi ilmu pada dia, maka wama umiru illa liya'budullah, maka mereka diperintahkan untuk memperhambakan diri pada Allah Taala. Sebab kita bila kita bagi makna ibadah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Semua benda yang kita buat kerana mengharapkan keredaan Allah Taala, itu nama dia ibadah. Tapi kenapa dinamakan ibadah? Kerana datang dari perkataan abada. Lalu Allah Taala guna abada, hamba, abdi, kan? Kita menamakan hamba, abdi. Sebab abada tu adalah hamba, abdun adalah hamba. Lalu Allah Taala kata liya'budullah, maksudnya adalah untuk mereka menunjukkan perhambaan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita bincang tentang hukum-hukum, apa benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia, ada orang bila dia berdepan dengan hukum ni, dia tengok pada dalil. Ada orang, sebahagian manusia pula, bila dia tengok pada hukum-hukum ni, dia tengok pada illah ataupun pada maksad dia, yang kita duk sebut maqasid syariah. Maqasid syariah tu maksudnya syariah ni datang bawa maksad apa. So kita tengok pada nak jaga jiwa, nak jaga akal, nak jaga agama, tapi kadang-kadang kita lupa maksad paling besar syariah. Apa maksud paling besar daripada benda yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita? Maksud dia adalah untuk menunjukkan perhambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tak kiralah macam mana keadaan pun, ada illah ke tak ada illah ke, maka kalau kita buat tu, maka itulah yang terbaik. Contoh macam Nabi SAW kata tentang isbal, contohnya kan, kita pakai, lelaki pakai pakaian lebih daripada buku lali, maka sebahagian kata sebab dia adalah khuyala. Dan kalau kumpul riwayat adillah pun, pandangan mereka pandangan yang kuat, ada hujah pada mereka. So walau bagaimanapun, kita kata antara benda hikmah paling besar ataupun maksud paling besar daripada kita ikut perintah Allah Ta'ala, daripada perintah-perintah Allah Ta'ala ni, adalah untuk menunjukkan perhambaan diri. Seorang hamba dengan tuan dia, kalau tuan dia kata A, rasa-rasa dia boleh bagian tak? Kan, kehidupan kita kat dunia, kita mungkin tak nampak sebab kita tak pernah hidup pada zaman sekarang ni, tak ada zaman perhambaan. Tapi kalau kita tengok berdasarkan cerita-cerita orang lama yang diabadikan dalam buku-buku sejarah, maka tengok orang-orang yang jadi hamba ni, dia terpaksa taat sepenuhnya kepada tuan dia. Lalu dia tak boleh bagi dengan tuan dia. Dia tak boleh nak tuan dia kata A, dia kata tuan buat B lah. Tak ada. Dia akan ikut je. Lalu Allah Ta'ala nak yang tu. Walaupun ada illah dia, walaupun ada sebab, ada hukum Allah Ta'ala tak bagi lebih daripada buku lali kerana tak nak jadi seorang yang khuyala. Tapi tengok sahabat faham apa? Izratul mu'min nisfu saqih. Kan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, dia kata kalau seorang yang beriman, yang kamilul iman, yang nak sempurnakan iman dia, maka pakaian dia adalah nisfu saqihi. Dia angkat bukan hanya pada atas buku lali, tapi pada nisfu saqih, pada tengah-tengah dia punya sak dia punya betis dia. So itu cara sahabat faham. Dan kerana itulah mereka ni udul radhiyallahu ta'ala anhum wa radu'an, Allah redha pada mereka kerana itu cara kefahaman mereka terhadap adillah. Lalu Allah Ta'ala kata semua tuntutan Allah Ta'ala adalah untuk manusia menghambakan diri, tunjukkan perhambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Walau bagaimanapun, ibadah ini dia tak akan jadi nama ibadah. Maksudnya Allah Ta'ala tak akan terima dia sebagai bentuk perhambaan, melainkan jika ia dibuat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Mukhlishina lahuddin, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hunafa ini adalah yang ma'il, yang tidak pergi ke arah kekufuran ataupun kesyirikan, yang tidak pergi ke arah benda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tak redha pada dia. Hunafa, maksudnya dia, kalau kita translate kepada bahasa
Malaysia suci. Maknanya suci daripada benda-benda yang kotor. Daripada kotor, iaitu kekufuran dan kesyirikan. Mukhlisina lahuddin hunafa, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut salat dan zakat. Bukankah kedua-dua ni adalah antara ibadah? Allah Ta'ala illa liya'budullah. Allah Ta'ala minta tuntut kepada kita untuk melakukan ibadah, menunjukkan perhambaan diri kita kepada Allah Ta'ala. Lalu kemudiannya Allah Ta'ala bawa datang dua benda lain yang juga ada dalam ibadah, iaitu salat dan zakat. Okey, dan seperti mana kita sebut, bila kita sebut tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Jadi kita sebut pada surah Al-Qadar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala perintah Allah Taala izinkan kepada para malaikat untuk turun dan pada malam Lailatul Qadar. Dan Allah Ta'ala izinkan kepada Jibril. Bukankah Jibril sebahagian daripada malaikat? Ya, tapi oleh kerana Jibril kedudukannya yang tinggi berbanding dengan malaikat-malaikat yang lain, maka Allah Ta'ala khassahu bidzikr. Allah Ta'ala asingkan, khususkan untuk sebut nama Jibril. Begitu juga ibadah, semua benda yang kita buat mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah ibadah. Tetapi ibadah ni dia ada bila Allah Ta'ala asingkan salat dan zakat, itu menunjukkan antara benda yang utama dalam kita nak menunjukkan perhambaan diri kita kepada Allah Ta'ala adalah salat kita dan zakat kita. Salat kita iaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diri kita sendiri, kita dengan diri kita sendiri salat. Zakat kita dengan orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kamu dengan diri kamu sendiri pun kamu boleh tunjukkan bagaimana cara nak memperhambakan diri kepada Allah Taala. Dan dalam hubungan kamu dengan masyarakat pun kamu boleh tunjukkan macam mana perhambaan diri kepada Allah Taala. Macam mana perhambaan ini terjadi apabila kita melakukan sesuatu yang tak masuk dalam akal kita. Tak masuk dalam akal kita tetapi kita buat juga. Tak masuk dalam akal kita tapi kita buat. Contoh solat. Kenapa kena bangun pagi 2 rakaat, solat 2 rakaat? Dan kerana kena ada pergerakan-pergerakan tertentu. Tengah hari 4 rakaat, petang 4 rakaat. So bila dah nak malam, dah ngantuk tu, okey masuk 3 rakaat. Tapi lepas tu pula kena 4 rakaat pula. So kita pun kata, apa tak boleh ke adjust sikit? Tak boleh adjust sikit ke bagi okey time ni kita solat, kita tukar ke isyak jadi 3, maghrib jadi 4 ke? Sebab isyak time orang dah penat, orang dah balik daripada kerja, orang dah penat semua. Tak boleh ke jadi kurang? So tak boleh, benda yang tak boleh berubah, dan Allah Ta'ala minta benda tak masuk dalam akal kita. Kenapa kena bilangan sekian-sekian, perbuatan sekian-sekian? Sama juga macam kalau kita pergi zakat, kita keluarkan zakat. Kenapa 2.5%? Kalau betul kita nak sumbang pada orang, nak tengok kita ada harta yang banyak, nak sumbang, baik kita ni baik, dermawan, nak sumbang pada orang, bagilah banyak sikit, 5% je, 10% je. Kenapa 2.5%? Allah Ta'ala tetapkan macam tu, kita ikut macam tu. Itu perhambaan diri pada Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang zaman sahabat pun, sahabat berat hati nak sa'i antara Safa dan Marwah. Sebab apa? Kerana Safa dan Marwah dulunya mereka sa'i juga, tapi mereka sa'i pada zaman jahiliah kerana nak menghormati cinta, namalah cinta, apa dia panggil, cinta suci, cinta sejati, tak apa, lawan cinta monyet apa, tak tahu cinta apa entah, antara dua orang, seorang lelaki dan seorang perempuan, Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah, di mana satu mereka buat berhala untuk mengabadikan cinta agung ni bagi mereka. Lalu mereka letak satu patung dekat Bukit Safa, satu patung dekat Bukit Marwah. Lalu mereka pun pergilah antara Safa dan Marwah kerana nak menghayati cinta ni. Lalu bila mana Islam datang, Allah Ta'ala fardukan haji, Allah Ta'ala fardukan umrah kepada manusia. Lalu antara intipati umrah dan haji adalah kamu kena sa'i antara Safa dan Marwah. Lalu berat hati, sahabat ni berat hati sebab ini amal jahiliah ni, macam mana nak buat? Lalu Allah Ta'ala turunkan inna safa wal marwata min sya'airillah. Benda yang Allah Ta'ala tuntut, kamu jangan bawa kona kiri kanan ke, kaitkan dengan benda dulu. Allah Ta'ala tuntut benda tu, Allah Ta'ala nak kita buat, walaupun benda tu ada kesan-kesan peninggalan lama jahiliah, sama perbuatan dia,
Sama macam kita pergi Mekah, kita duk marah orang, kita lalu dekat batu Kif contohnya, tengok orang sembah patung, sembah batu, kita mau kata apa manusia ni pergi sembah batu. Tapi kita tu naik 8 jam daripada Malaysia kapal terbang, dengan bayarnya 7,000 sekarang ni, 7,000 8,000. Naik pergi dah lah 8 jam, sampai kat sana kena jumpa orang Arab lagi dengan perangai dia macam-macam lagi. Lalu sampai dekat satu tempat ni, kita pun masuk dan kita pusing keliling batu, kita rukuk dan sujud pada batu. Kaabah itu batu kan. Lalu kita sujud pada batu. Lalu kita pun kata, aku duk marah orang dekat Malaysia, tapi kat sini aku kena sujud pada batu. Kita buat kerana apa? Kerana pengabdian diri kita pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh, kita taat. Itu pengabdian diri. Bila kita buat tanpa ada rasa ragu-ragu dalam diri kita, itulah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Allah Ta'ala guna perkataan wa yuqimus salah, maksudnya bukti keikhlasan seseorang kepada Allah Ta'ala ialah dengan dia mendirikan salat. Bukan hanya menunaikan salat, tapi iqamatus salah. Iqamah, tegak, maksudnya cukup rukun dia, sempurna. Sebab ada orang Nabi SAW kata salat, tapi ada orang yang Nabi kata salli fa innaka lam tusalli, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Dia solat dan habis solat Nabi kata irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Yang kali kedua dia datang jumpa Nabi pun kata balik pergi solat. Kali ketiga ditanya pada Nabi, la uhsinu ghairah. Dah kata baik macam mana lagi nak solat macam ni. Lalu Nabi SAW bagi tahu solat kena ada tamak-ninah. Ada orang solat tak ada tamak-ninah. Lalu solat tak ada tamak-ninah adalah solat yang tak ada iqamah, dia tak iqamatus solat. Macam tu juga Nabi SAW kata ada orang yang mencuri dalam solat. Apabila dia tak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. So bila dia tak sempurna rukuk dan sujudnya, maka dia tak cukup iqamatus solat lagi. Ada orang yang solat bila dia sujud dengan imbisat macam kalb, imbisatul kalb. Dia hamparkan tangan dia macam anjing hamparkan tangan dia. Lalu ini solat yang tak iqamah, yang tak tepat seperti mana Nabi SAW minta, Nabi SAW ajar. Nabi SAW kata sujud ala sab'ati a'zam, sujud mesti atas tujuh tulang. Tapi dia solat tak kena 7 tulang. So ini tak iqamatus solat. Ataupun dalam solat dia dia solat kerana kalau tak solat ni mak aku marah contohnya. Ataupun dalam solat dia angkat takbir, dia baca Al-Fatihah, tapi pada masa yang sama dia duduk fikir pasal BPN, dia duduk fikir pasal BSH, cuba daripada pagi untuk masuk tak dapat pun. So solat dia dah tak ada tawajuh, tak ada keikhlasan. Kita tak boleh nak persoalkan ikhlas dia. Tapi bila tak ada iqamatus salah, maka seolah-olah macam keikhlasan tu terhakis daripada ibadah dia. Lalu bila iqamatus salat, bila nak solat, maka iqamatus salat, jaga setiap rukun. Bukan setakat tu, mula daripada kita menghormati panggilan untuk solat. Sebelum tu lagi, bila kita dengar panggilan untuk solat, maka kita kan Aisyah radhiyallahu taala anha, dia bagi tahu bahawa Nabi SAW bila dengar azan, seolah-olah dia tak kenal orang di sekeliling dia. Sebab apa? Kerana ta'zim. Kerana Nabi SAW mengagungkan solat tu. Nabi nak iqamatus solat bukan hanya pada solat yang mula dengan takbiratul ihram, tapi sebelum tu lagi, bila dengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dan bila nak ambil uduk, jaga ambil uduk betul-betul, pastikan anggota badan kena. Bahkan Abu Hurairah, dia walaupun ada sebab kenapa Abu Hurairah nak bagi anggota wuduk dia kena, maka dia basuh tangan dia sampai ke bahu. Kerana ada anak murid dia Nu'aim Al-Mujmir nampak macam tu. Tapi Abu Hurairah kata selepas tu, kalaulah aku tahu kamu tengok aku tak buat lah macam ini. Maksudnya bagi kena sampai siku. Maksudnya anggota badan kita pastikan, anggota wuduk kita pastikan dia kena. Sebab iqamatus solah mula daripada tu. Pastikan tak ada najis dekat tempat solat kita, pakaian yang baik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nak jumpa Allah Ta'ala, maka pakai pakaian yang cantik, ambil minyak wangi, persiapkan diri kita untuk berhadapan dengan Allah Ta'ala. Itu iqamatus salah. Begitu juga wayu'tuz zakah. Wayu'tu kita bagi memberi, tapi
Wayuk tu maksud dia mendatangi zakat. Maksudnya zakat dia tak tunggu orang panggil dia. Dia tak tunggu sampai apa panggilan ke ataupun tabung haji tolong buat. Itu satu cerita lah. Tapi dia sendiri kira haul dia. Dia sendiri tengok nisab dia. Dan dia bila dia sampai haul, sampai nisab dia, dia sendiri pergi keluarkan zakat. Dia sendiri pergi keluarkan zakat tanpa perlu orang peringatkan dia, tanpa perlu orang. Sebab wayuk tu zakat, dia yang mendatangi zakat. Dia berusaha untuk mendapatkan nisab untuk dia keluarkan zakat. Ada orang yang biasa berlaku ialah orang cuba hilangkan nisab, tak nak keluarkan zakat. Tapi orang-orang yang benar-benar ikhlas pada Allah Ta'ala, maka dia akan berusaha untuk cukupkan harta dia, bagi cukup nisab. Dah dekat nak haul dia tak akan bagi kurang daripada nisab. Dan nak haul, dan dia kata okey, nisab ni daripada mula tahun macam gini, yang nisab yang boleh keluar zakat. Lalu dah nak habis ni, kita kena pastikan dia bertambah lagi. Jangan berkurang, bertambah lagi, supaya zakat yang dikeluarkan 2.5% tu dia mengeluarkan hasil yang lebih banyak. So tu wayuk tu zakah. Lalu wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang qayyim, agama yang istiqamah pada Allah Subhanahu Wa Taala, atau agama yang bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya agama yang Allah Subhanahu Wa Taala terima agama ni. Sebab kita sebut dalam ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada dua perkiraan. Satu perkiraan ialah lepasnya tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita dah lepas. Maksudnya bila kita rukuk, kita sujud, kita mula dengan takbir dan kita akhir dengan salam, maka tanggungjawab kita selesai. Tapi satu perkiraan lain ialah adakah Allah Subhanahu Wa Taala terima amal ibadah kita atau tidak, maka ia bergantung pada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kita sampai takat tu dulu. Kita akan sambung insya-Allah. Kita akan habiskan surah Al-Bayyinah pada esok hari Jumaat insya-Allah. Oh, dia terputus. Dia terputus. Kita atau tidak, maka ia bergantung pada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dia terputus kejap, tak tahu dia gimana tadi. Okey. So tengok, kalau kita nak Allah Subhanahu Wa Taala terima amal ibadah kita, maka tepuk dada kita, tanya iman kita, bagaimana kita dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ini lawannya adalah riya. Apabila kita melakukan sesuatu bukan kerana Allah Taala, lebih-lebih lagi apabila kita melakukan sesuatu kerana pandangan manusia. Riya daripada perkataan ra'a, lihat. Kita buat sesuatu kerana manusia melihat. Dan riya ni dia boleh jadi dalam dua keadaan. Satu, kita buat sesuatu kerana manusia melihat. Yang ni biasalah. Orang baca Quran sebab nak bagi orang lain tengok, solat sebab nak bagi orang lain tengok. Itu benda biasa. Tapi ada satu lagi bentuk riya, adalah apabila kita tinggalkan amalan kerana takut orang tengok. Kita dah biasa baca Quran, tapi kemudian ni kita tinggalkan kerana rasa orang tengok kita. So kita buat sesuatu ataupun tinggalkan sesuatu amalan kerana pandangan manusia, maka itu adalah riya. Itu adalah benda yang menjauhkan diri kita daripada keikhlasan. Akhwafu ma akhafu alaikum minasyirkil asghar. Nabi SAW bagi tahu, aku takut pada kamu, benda yang aku paling takut pada kamu adalah adanya syirik asghar pada kamu. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Iaitu apa dia syirik asghar ni? Syirik asghar ni syirik yang tak keluarkan seseorang tu daripada Islam, iaitu ar-riya. Tapi kalau kita memang selalu buat sesuatu kerana orang lain, maka kita takut bahawa syirik asghar tu dia boleh bertukar menjadi syirik akbar. Lalu sentiasa tengok diri kita, muhasabah diri kita, bagaimana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap amal perbuatan kita. Lalu apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendiri, maka kita tangguhkan dulu sesi kita pada hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang tanya soalan tu saya akan balas dekat komen insya-Allah.